Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Sekarang kita berada dalam program Buffet Ramadan. Untuk tajuk seterusnya, izinkan saya untuk menyampaikan berkaitan dengan apakah makna puasa. Mengikut bahasa, makna puasa itu dalam bahasa Arabnya ialah as-siyam. Jadi as-siyam ini maksudnya ialah menahan diri dari sesuatu. Contohnya menahan diri daripada bercakap perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa, ataupun bercakap berkaitan dengan perkara-perkara yang ghibah. Dan seterusnya ialah menahan diri kita daripada makan, minum dan ataupun sebagainya. Itu makna puasa, menahan diri daripada segi bahasa. Adapun menurut pengertian syarak, yakni syarak itu ialah maksudnya ialah satu hukum puasa yang disuruh ataupun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikerjakan oleh setiap orang Islam. Kita melihat kepada ayat Al-Quran, iaitu ayat 183 dalam suratul Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perkataan as-siyam itu iaitu menahan diri daripada makan dan juga minum. Itu membawa pengertian bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang menjurus kepada makna puasa tersebut ialah kita hendaklah menahan diri daripada makan, minum dan juga iaitu persetubuhan dengan isteri dengan niat dan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 183, makna puasa itu berada dalam kutiba alaikumus siyam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya makna puasa yang seterusnya ialah masa berpuasa tersebut, iaitu bermula daripada terbit fajar shadiq, iaitu masuknya waktu subuh, yang menandakan masuknya waktu subuh, hinggalah terbenam matahari di ufuk barat, iaitu masuknya waktu maghrib. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sekarang kita masuk kepada jenis puasa berdasarkan kepada hukum. Yang pertama ialah puasa wajib. Ada beberapa jenis puasa wajib, iaitu yang pertama ialah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ditetapkan harinya iaitu bulan Ramadan. Yang kedua, iaitu puasa yang diwajibkan kerana sebab-sebab tertentu untuk menunaikan kewajipan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu seperti puasa kafarah. Dan yang ketiga, hukum wajibnya ialah berkaitan dengan puasa yang diwajibkan oleh individu ataupun manusia itu sendiri, iaitu puasa yang disebut sebagai puasa nazar. Jadi untuk makluman dan juga pengetahuan kita, kategori dalam puasa wajib itu terbahagi kepada 3. Seterusnya yang kedua, iaitu puasa yang disunatkan. Puasa yang disunatkan ini pula iaitu sunat berdasarkan kepada minggu, sunat berdasarkan kepada bulan dan sunat berdasarkan kepada tahun. Kalau sunat minggu ialah Isnin dan juga Khamis. Dan puasa sunat berdasarkan kepada bulan ialah pada Yaum Abiyad, iaitu hari 13, 14, 15 ataupun disebut sebagai hari putih. Dan juga puasa yang ditentukan berdasarkan kepada tahun, iaitu contohnya ialah puasa pada 10 Muharram, puasa pada hari Ashura, puasa pada hari Tasu'a dan juga puasa pada hari Wukuf. Dan yang keempat dan yang ketiga ialah puasa yang diharamkan, iaitu puasa yang diharamkan ini ialah puasa pada hari raya
iaitu 2 hari raya tersebut dan juga hari-hari tasyrik. Dan perkara puasa, hukum puasa yang keempat ialah puasa yang dimakruhkan, iaitu kita tidak dibenarkan untuk berpuasa setiap hari. Puasa yang terbaik ialah berpuasa sehari dan juga kita berbuka sehari. Sekarang kita masuk kepada hukum puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah wajib berdalilkan kepada ayat Al-Quran, hadis Nabi dan juga ijma' ulama'. Dan puasa Ramadan ini adalah merupakan salah satu rukun daripada rukun Islam. Kita melihat terlebih dahulu daripada firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu dalam ayat 185 suratul Baqarah, faman syahida minkum asy-syahru falyasum. Ayat yang menunjukkan diperintahkan berpuasa ialah falyasum. Maksudnya merujuk kepada siapa yang melihat anak bulan ataupun tanda-tanda anak bulan sudah ada, maka hendaklah kamu berpuasa. Jadi di sini berkaitan dengan hukum perintah Allah Subhanahu wa taala supaya setiap muslimin muslimat mengerjakan puasa. Ini dalil ataupun bukti berkaitan dengan hukum Allah berdasarkan kepada ayatul Quran. Ungkapan Allah, hendaklah kamu berpuasa di bulan itu adalah merupakan perintah ataupun yang menunjukkan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, muslimin muslimat yang rahmati Allah, Nabi SAW ada bersabda, iaitu dalam satu hadis, an Abdurrahman Abdullah bin Amr Al-Khattab radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal Islamu ala khams. Yang ini Nabi menyebut bahawa tertegaknya Islam itu ataupun lahirnya Islam itu ialah di atas 5 perkara. Yang pertama iaitu syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua ialah iqamas solah. Yang ketiga ialah wa ita'uz zakah. Yang keempat ialah saumu syahrul Ramadan. Dan yang kelima ialah hajjul baitil mustati'. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ini menunjukkan bahawa berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, hukum yang berdasarkan kepada sunnah Nabi SAW yang disebut oleh Nabi ialah yang adanya as-siyam itu dalam rukun Islam. Jadi setiap orang Islam itu selain daripada dia sudah Islam, maka dia menunaikan solat dan dalamnya itu adalah ita'uz zakah, as-saumu syahrul Ramadan dan juga bagi yang berkemampuan ialah menunaikan fardu haji. Kemudian daripada hukum berdasarkan kepada ijma' ulama', jumhur ulama' ataupun sekalian ulama' ataupun sepakat ulama' tanpa ada khilaf di antara mereka bahawa berpuasa pada siang hari itu di bulan Ramadan itu adalah wajib kepada orang-orang yang mencukupi syarat-syarat wajib puasa yang nantinya akan dijelaskan dalam sesi-sesi yang akan datang oleh ustaz-ustaz, sahabat-sahabat saya nanti dalam program buffet Ramadan ini. Kita teruskan dengan apakah hukum orang Islam yang meninggalkan puasa Ramadan. Seperti yang kita sedia maklum, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bahawa puasa Ramadan merupakan rukun dan ia adalah wajib. Maka orang-orang Islam yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa ada sebarang keuzuran, hukumnya adalah fasik dan berdosa besar. Maka ia wajib mengqadhakannya sebanyak hari yang ditinggalkan oleh orang yang meninggalkan puasa tersebut. Namun mengqadhakan sahaja tidak memadai kerana Nabi SAW telah bersabda, sesiapa yang berbuka puasa dengan sengaja di bulan Ramadan tanpa mengikut kelonggaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tanpa sakit, iaitu
yang mana tuan-tuan dan puan-puan, kelonggaran-kelonggaran ini memang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Jadi orang yang diberi kelonggaran, orang yang sakit, maka orang yang tidak mampu menggantikan puasa yang ditinggalkan itu, walaupun ia melakukannya. Maksudnya di sini ialah orang-orang yang dikecualikan ini, kalau sekiranya dia tidak dapat berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian ia ingin mengqadakannya pada bulan Ramadan juga, maka dia tak mampu. Ini di antara golongan orang-orang yang diberi kelonggaran. Baik, jadi bagi orang yang meninggalkan puasa tanpa perkara-perkara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi, maka orang-orang yang sengaja ini, walaupun dia mengqadakan puasa, kata Nabi SAW, maka puasa mengqadakannya itu tidaklah sama dengan satu hari yang ditinggalkan olehnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, walaupun sehari dia tinggal, yang mana puasa itu bukan puasa yang dibolehkan untuknya meninggalkan puasa, maka orang itu berpuasa sepanjang hidupnya pun, maka ia tidak mampu untuk menggantikan puasa sehari yang ditinggalkan tanpa kelonggaran yang diberikan. Jadi di sini, maka orang tersebut hendaklah mengqadakan puasanya juga disusuli dengan taubat nasuha, iaitu menghadirkan dalam hati penyesalan di dalam hati kerana ketelanjuran meninggalkan kewajipan syarak dan berazam tidak akan mengulanginya lagi buat selama-lamanya. Sekian dari saya, Ustaz Khairuddin bin Abdul Manap, untuk slot buffet Ramadan kali ini. Selamat mengikuti slot seterusnya dalam buffet Ramadan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.